Dalam video ini, kami akan menerangkan The Grotesque Mansion. Filem ini mengisahkan seorang penulis webtoon seram yang melawat rumah agam yang mengerikan dan mendengar cerita seram dari orang sekeliling. Adakah dia akan melarikan diri dari rumah agam itu hidup-hidup? Mari kita ketahui dalam The Grotesque Mansion. The Grotesque Mansion mengisahkan tentang seorang muda lelaki bernama Ji Woo yang bekerja sebagai penulis webtoon dengan genre seram. Pada masa ini, Ji Woo mengalami kebuntuan idea untuk menghasilkan karya baharu, jadi dia memutuskan untuk pergi ke Guanglim Mansion. Kompleks pangsapuri kumuh ini dikatakan sangat berhantu. Dia berhasrat untuk mencari inspirasi untuk siri webtoon baharunya. Ketika Ji Woo baru sahaja menjejakkan kaki ke sana, dia sudah melihat rupa susuk tubuh lelaki terpantul dari cermin di hadapannya. Namun, apabila dia menoleh ke belakang, dia tidak mendapati sesiapa pun di situ. Daripada takut, dia lebih teruja untuk mendedahkan semua peristiwa ngeri di sekelilingnya rumah agam Guanglim. Ji Woo kemudian bertemu dengan seorang lelaki tua yang berkhidmat sebagai penjaga di bangunan pangsapuri. Tanpa berlengah lagi, dia segera menjelaskan tujuan kedatangannya kepada penjaga dan mengeluarkan peranti rakaman sambil meminta kebenaran untuk merakam perbualan mereka. Penjaga itu, yang tidak mahu namanya disebut, kemudian memberitahu saya bahawa kebakaran hebat di Guanglim rumah agam membunuh anak yatim pada masa lalu. Menurut penjaga itu, terdapat banyak khabar angin mengenai hantu di apartmen tersebut bangunan sejak kejadian kebakaran. Penduduk apartmen itu mula mendengar bunyi aneh dan mengalami kejadian dahsyat. Penjaga memulakan ceritanya dengan kejadian yang dialami oleh seorang lelaki bernama Hyung Hoon, yang menduduki pangsapuri nombor 504. Dari pertama kali dia melihat bilik itu, Hyung Hoon telah mendengar bunyi kanak-kanak ketawa riang di tingkat bawah dan bertanyakan hal itu kepada ejen hartanah yang menawarkannya kediaman di rumah agam Guanglim. Broker itu tidak begitu pasti, tetapi satu perkara yang pasti, menurut broker, kanak-kanak memang datang dan pergi semasa cuti. Hyung Hoon tidak memikirkannya lagi dan memutuskan untuk menduduki apartmen itu kerana suasana sunyi dia sangat perlu menulis novelnya. Namun, Hyung Hoon yang sengaja datang ke Guanglim Mansion untuk mendapatkan ketenangan dan ketenangan suasana untuk menulis novelnya, nampaknya terpaksa menelan kekecewaan kerana dia yang mulakan diganggu oleh pelbagai kejadian aneh di apartmennya. Bunyi kanak-kanak membuat bunyi bising sehingga lantai bergetar, serta barang-barang mereka yang sering berpindah tempat. Pada mulanya, Hyung Hoon memilih untuk tidak mengendahkan kejanggalan dan memilih untuk fokus pada projek novelnya kerana dia menghadapi masalah dengan isteri dan keluarganya. Pada suatu hari, Hyung Hoon pergi ke sebuah farmasi tidak jauh dari rumah agam Guanglim untuk membeli sakit kepala ubat. Pulang dari situ, dia kemudian menghidupkan komputer ribanya dan pergi ke dapur untuk mengambil gelas daripada air. Keanehan bermula apabila Hyung Hoon kembali dari dapur dan menyedari bahawa komputer ribanya hilang. Lelaki itu tidak menjumpai komputer ribanya di mana-mana, sebaliknya mendapati kasut kanak-kanak usang terbaring di atas lantai. Apabila dia memeriksa nama pada kasut itu, tiba-tiba terdengar bunyi objek keras jatuh dari atas dan bunyi kanak-kanak. Hyung Hoon yang mendapati komputer ribanya telah dijatuhkan oleh seseorang, kemudian melaporkan kejadian itu kepada penjaga. Hyung Hoon dan penjaga tidak menemui sesiapa yang memasuki apartmen Hyung Hoon apabila mereka memeriksa rakaman kamera CCTV. Tetapi Hyung Hoon menegaskan, sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih. Bahawa dia selalu mendengar suara kanak-kanak di tingkat bawah yang juga membuat banyak bunyi dengan mencucuk lantai. Bagaimanapun, penjaga kemudian memastikan tiada kanak-kanak tinggal di pangsapuri di tingkat bawah. Kerana ingin tahu dan merasakan bahawa penjaga tidak akan menindaklanjuti aduannya, Hyung Hoon kemudian pergi ke pangsapuri bernombor 404 yang berada betul-betul di bawah pangsapurinya. Hyung Hoon mengetuk pintu apartmen nombor 404 tetapi tiada jawapan. Menjenguk melalui lubang pintu, dia melihat 4 pasang kasut kanak-kanak tersusun kemas. Di luar apartmen, dia mendapati sepasang kasut dari kasut itu terletak di dalam biliknya dan semakin yakin bahawa kanak-kanak itu memang tinggal di pangsapuri bernombor 404. Sambil menjerit marah, dia mengarahkan budak itu keluar. Tetapi masih tiada jawapan. Akhirnya, dia membuang semua kasut sebagai balasan.
Malam itu, apabila Hyung Hoon bangun selepas mendengar bunyi aneh, dia menjumpai sampah beg yang dia gunakan untuk membuang kasut kanak-kanak sudah di dalam apartmennya. Hyung Hoon yang masih terkejut melihat beg sampah yang mengandungi kasut kanak-kanak itu, tiba-tiba dikejutkan dengan ketukan kuat di pintu apartmennya. Apabila dia menjenguk melalui pintu, dia melihat susuk tubuh 3 kanak-kanak kecil sedang berdiri bersama membelakangi mereka memandang ke bawah. Salah seorang kanak-kanak itu menoleh dan menghadap mukanya di muka pintu, membuatkan Hyung Hoon terkejut dan jatuh. Keanehannya tidak berhenti di situ. Kasut kanak-kanak yang berada di dalam beg sampah hanya terdiri daripada beberapa pasang kasut apabila Hyung Hoon membuangnya. Tetapi apabila menoleh, kasut telah berselerak di merata tempat dan nombornya ada di dalam beratus pasang. Hyung Hoon sekali lagi mendengar suara kanak-kanak dan apabila dia mendongak, dia melihat 3 figura kanak-kanak tergantung di siling dalam keadaan menyeramkan. Kami tidak tahu apa yang berlaku kepada Hyung Hoon selepas kejadian yang mengerikan itu kerana penulis dikhabarkan telah hilang dan cerita itu tamat. Ji Woo mengesahkan ini kerana dia pernah mendengar kisah seorang novelis terkenal yang abalnya hilang 2 tahun lepas. Penjaga kemudian menyambung ceritanya, kali ini mengenai kisah seorang wanita bernama San Hua yang tinggal di apartmen nombor 907. Pada suatu hari, San Hua yang berada di apartmennya, mendengar berita tentang seorang lelaki yang membunuhnya isteri dan anak-anak melalui siaran radio. Adegan itu kemudian beralih kepada menunjukkan Hyung Hoon yang sedang membeli ubat sakit kepala di farmasi. Ternyata, ahli farmasi yang melayani Hyung Hoon ialah San Hua, yang diam-diam berada di tempat yang dilarang. Hubungan cinta dengan lelaki yang sudah berkahwin bernama Ho Joon. Selepas Hyung Hoon pergi, rakan sekerja San Hua muncul dari belakangnya dan menasihatinya berhati-hati ketika berpacaran dengan suami orang. San Hua seolah-olah tidak mengendahkannya kerana dia kemudian mendapat panggilan telefon daripada Ho Joon memberitahunya bahawa dia akan singgah di tempatnya pada malam itu. Suara Ho Joon kedengaran ganjil melalui telefon. Malah lelaki itu segera mematikan telefon. San Hua yang masih terkejut dengan suara pelik teman lelakinya itu kemudian dikejutkan oleh rakan sekerjanya. San Hua memilih untuk tidak memikirkan tentang kejanggalan itu dan kembali ke apartmennya. Malam itu, Ho Joon datang ke pangsapuri San Hua dalam keadaan basah kuyup. Ho Joon, yang kelihatan tertekan, mengatakan bahawa isterinya sudah tahu tentang hubungan sulitnya dengan San Hua. Tidak mahu mengganggu, San Hua kemudian mengarahkan Ho Joon untuk menceraikan isterinya supaya dia boleh berkahwin. Dia, Ho Joon, kelihatan terkejut mendengar kata-kata San Hua kerana mengurus perceraian adalah tidak semudah memusing tapak tangan. Ho Joon berkata bahawa dia akan tinggal di apartmen San Hua untuk sementara waktu dan memintanya untuk tinggal keberadaannya rahsia. San Hua tiba-tiba terjaga dari tidurnya apabila dia mendengar bunyi aneh di luar bilik. Dia cuba membangunkan Ho Joon, tetapi lelaki itu kelihatan terlalu letih untuk tidur lena. San Hua akhirnya memutuskan untuk memeriksanya sendiri dan melihat bayang seseorang di dalam bilik A. Walaupun dia takut, dia tetap beranikan diri untuk masuk ke dalam bilik A. Namun, tiada sesiapa di situ. San Hua hanya mendapati lampu bilik A menyala, pancuran air menitis kerana tidak tutup rapat, dan bunyi radio terletak di sana. Keesokan harinya, semasa San Hua sedang bekerja, 2 pegawai polis datang ke farmasi dan bertanya dia tentang Ho Joon. Menurut kenyataan polis, Ho Joon dinamakan sebagai suspek dalam kes pembunuhan itu daripada isteri dan anaknya. San Hua kemudian berbohong kepada polis dan mengatakan bahawa dia tidak tahu di mana Ho Joon berada. Namun, dalam perjalanan pulang, San Hua memikirkan apa yang dikatakan polis tadi dan menganggapnya begitu Ho Joon ialah lelaki yang membunuh isteri dan anaknya yang dia dengar di radio. Itulah sebabnya, Ho Joon meminta dia merahsiakan keberadaannya di apartmennya. Tiba di apartmen, San Hua kemudian mengunci pintu dan melihat bayang Ho Joon sedang mandi. San Hua kemudian mendapati pakaian Ho Joon berlumuran darah tergeletak di atas lantai. San Hua, yang berniat untuk melarikan diri dengan Ho Joon, segera membersihkan pakaian yang berlumuran darah dan mengemas barang-barangnya dengan tergesa-gesa. Mendengar bunyi siren kereta polis meraung di kejauhan, dia semakin panik dan jerit pada Ho Joon supaya selesai mandi dan pergi kerana polis sudah mengesan mereka.
Tetapi anehnya, Ho Jon tidak membalas kata-katanya dan hanya mengulangi ayat tolong jangan beritahu sesiapa yang saya mandi di sini. Dalam keadaan panik, San Hua dikejutkan dengan ketukan di pintu, iaitu Ho Jon. Merasakan ada sesuatu yang tidak kena, San Hua membuka pintu dan memberitahu Ho Jon tentang lelaki itu bilik air yang terus berkata seperti rekod yang rosak. Ho Jon kemudian mengambil kapak dan berjalan ke arah bilik air. Namun, apabila dia tiba di pintu bilik air, dia kemudian berpaling dan berkata bahawa Sun Hua tidak sepatutnya memberitahu sesiapa bahawa dia mandi di sini. Seluruh bilik tiba-tiba berlumuran darah dan kelihatan seperti Ho Jon yang mengukir senyuman mengerikan di wajahnya yang berlumuran darah. Adegan kemudian bertukar dan menunjukkan Ji Woo bertemu dengan broker untuk mendengar ceritanya. Broker itu ternyata berada di salah sebuah apartmen di Guanglim Mansion. Malam itu, broker itu kembali ke apartmennya dan mengadu seperti biasa kepada anak patung perempuan yang sudah dia buat menganggap pasangannya. Kepala anak patung itu kelihatan sedikit rosak dan broker itu terus mendesak pengeluar anak patung itu untuk menghantar yang baharu, tetapi tiada balasan. Selepas makan malam, broker menyedari bahawa sinki tersumbat dan memanggil tukang paip untuk membaiki ia. Keesokan harinya, tukang paip memeriksa paip saliran sinki dan mendapati segulung besar rambut itu menyebabkan sinki tersumbat. Walaupun sudah dibaiki, sinki masih tetap tersumbat, malah kadang-kadang bocor air kotor. Bukan itu sahaja, broker tersebut mula mengalami kejadian aneh seperti melihat sesuatu yang misteri tangan yang menutup paip air di bilik air, anak patungnya yang sering bergerak dan gelang anak patung itu. Baring di atas lantai, di tempat kerja, rakan sekerjanya cuba memberi amaran kepada broker tentang khabar angin hantu yang mengelilingi Guanglim rumah agam, tetapi broker cuba mengabaikannya. Petang itu, seperti biasa, broker sedang makan malam ditemani anak patungnya. Satu lagi bunyi aneh berbunyi melalui sinki, dan apabila perhatian broker tertumpu bungkusan yang telah muncul di sinki, anak patung itu berpusing dan bergerak sendiri. Menyedari bahawa terdapat pergerakan di belakangnya, broker itu menoleh dan melihat pergerakannya anak patung sedang berbaring. Broker itu, yang menganggap ia hanya satu perkara, kemudian menoleh ke belakang dan terkejut untuk mendapati bahawa bungkusan itu, yang tidak mengandungi apa-apa selain kepala anak patung yang boleh bergerak sendiri, kini berada di hadapan mukanya. Broker yang ketakutan itu melarikan diri dan mengunci dirinya di dalam biliknya. Lelaki itu semakin panik kerana lampu tiba-tiba terpadam. Broker cuba menyalakan pemetik api dalam kegelapan dan mendapati kakinya terpijak bungkus plastik. Broker itu merasakan sesuatu di belakangnya, yang tidak lain adalah kepala anak patung itu mempunyai ekspresi jahat padanya. Broker menutup cerita dengan ketakutan yang menggeletar dan seterusnya. Dia berkata bahawa itu bukan salahnya, dia hanya cuba memasarkan apartmen itu. Lelaki itu kemudian memberitahu Ji Woo bahawa dia mungkin telah dikutuk oleh pengikut gereja Guanglim sambil menarik tangannya yang buntu keluar dari bawah selimut. Terima kasih kepada cerita menakutkan Guanglim Mansion, Ji Woo dapat menamatkan siri webtoon, yang ternyata mendapat sambutan yang begitu baik daripada pembaca. Penerbit meminta Ji Woo meneruskan cerita menakutkan itu sambil menawarkan cerita yang lebih lumayan perjanjian. Sudah tentu Ji Woo menjadi lebih tertarik untuk meneruskan cerita hantu Guanglim Mansion. Ji Woo yang teruja, bersedia untuk kembali ke rumah agam Guanglim untuk mendalami kisah-kisah menakutkan itu di Guanglim Mansion, walaupun teman wanitanya, Dahai telah cuba menghalangnya kerana dia bimbang akan keselamatannya. Tiba di Guanglim Mansion, Ji Woo meminta penjaga untuk menceritakan kisah-kisah menakutkan yang lain menutup bangunan pangsapuri dan berjanji untuk melakukan apa sahaja dan memberi apa-apa kepada penjaga dia mahu. Penjaga itu, yang kelihatan gembira melihat keterujaan Ji Woo, kemudian menceritakan tentang kisah menakutkan itu di tingkat 6. Seorang lelaki muda bernama Tae Hun, melawat rakannya yang tinggal di tingkat 6 Guanglim Mansion. Ketika itu, Tae Hun baru pulang dari luar negara kerana gagal universiti yang diidamkan peperiksaan kemasukan. Tae Hun bercadang untuk menumpang di rumah kawannya buat sementara waktu. Apabila dia memasuki apartmen Jae Suk, Tae Hun sangat terkejut dengan keadaan apartemen itu kotor dan berkulat sana sini. Tae Hun berkata bahawa dia berhasrat untuk tinggal selama 2 minggu.
Jae Suk dengan gembira mengalu-alukan rakannya, mengatakan bahawa Tae Hoon boleh tinggal lebih lama kerana dia ibu bapa membenarkan dia tinggal bersamanya. Malah, selama ini Jae Suk hanya tinggal bersendirian. Bukan itu sahaja, Jae Suk juga kelihatan pelik dengan jerawat yang tumbuh tidak normal di mukanya dan kegemarannya makan makanan basi. Keesokan harinya, Tae Hoon bangun dan melihat Jae Suk menyedut di ruang tamu. Selepas itu, Jae Suk berkata dia akan pergi sehingga lewat dan memberitahu Tae Hoon untuk berehat dan biarkan dia makan semua makanan dalam apartmen. Namun, apabila Tae Hoon memeriksa peti ais, dia hanya mendapati semua makanan sudah basi. Seluruh bilik di apartmen itu telah ditutup dengan acuan, tetapi ada satu bilik yang jauh lebih kotor daripada yang lain seolah-olah acuan telah bersarang di sana selama bertahun-tahun dan tidak pernah telah dibersihkan. Dengan rasa jijik, Tae Hoon kemudiannya membeli pembersih bilik untuk membasmi acuan dan bakteria serta membersihkannya seluruh bilik di pangsapuri Jae Suk sehingga ia benar-benar bersih. Walaupun Tae Hoon nampaknya berpuas hati dengan hasil kerja kerasnya membersihkan pangsapuri yang dipenuhi acuan, Jae Suk tidak sama dengan marah kerana Tae Hoon membersihkan pangsapurinya. Merasa ada sesuatu yang tidak kena, Tae Hoon segera mengemas barang-barangnya dan berniat untuk melakukannya meninggalkan apartmen Jae Suk ketika itu juga. Tae Hoon cuba menghubungi rakannya yang lain apabila ternampak bayang hitam di atas lantai yang menyerupai seorang manusia. Talian telefon segera terputus dan Tae Hoon merasakan sesuatu bergerak di atas siling belakang dia. Apabila dia menoleh ke belakang, tiada apa-apa di situ dan bayang-bayang hitam di lantai sudah hilang juga. Pintu bilik di belakang Tae Hoon tiba-tiba terbuka dengan sendirinya dan Tae Hoon ingin tahu, mencuba untuk memeriksa bilik. Dia sangat terkejut kerana bilik yang baru dibersihkan pagi tadi, tiba-tiba penuh dengan acuan seperti biasa. Tidak lama selepas itu, Jae Suk memasuki bilik itu dalam keadaan berjalan ke belakang dan bersembunyi muka dia. Jae Suk meminta maaf kerana marah pada Tae Hoon, tetapi dia juga mengatakan ibu bapanya tidak gembira. Dengan tindakan Tae Hoon, Jae Suk kemudian menunjukkan mukanya yang hodoh dan berlendir sambil memberitahu Tae Hoon bahawa ibu bapanya ada memaafkan perbuatannya dan membenarkan dia tinggal di sini bersama mereka. Tae Hoon yang ketakutan kemudian berundur perlahan-lahan, tetapi tiba-tiba tubuhnya ditarik oleh hitam tangan yang datang dari dinding berkulat dan memerangkapnya di Guanglim Mansion untuk baik. Selepas cerita itu tamat, Ji Woo bertanya kepada penjaga tentang peristiwa dahsyat yang berterusan dialami oleh penduduk Guanglim Mansion. Ji Woo berhadapan dengan penjaga dan bertanya tentang pemujaan syaitan gereja pemujaan yang pernah diasaskan di atas tanah tempat Guanglim Mansion dibina. Penjaga itu kemudian memberikan Ji Woo kunci dan memintanya untuk mengetahui sendiri. Sebaliknya, Dahai yang sedang bosan memainkan pita rakaman Ji Woo and the Charatakers. Wawancara semasa lawatan pertamanya ke Guanglim Mansion. Namun, Dahai hanya mendengar suara Ji Woo yang bertanyakan soalan, dan tidak mendengar sesiapa pun suara orang lain. Merasakan ada sesuatu yang tidak kena, dia bergegas ke Guanglim Mansion. Sementara itu, Ji Woo, yang menaiki lift ke pangsapuri bernombor 1504, mengikut arahan dari penjaga, mempunyai kejadian menakutkan dengan seorang lelaki bertopi yang berkelakuan aneh. Selepas berjaya melarikan diri dari lelaki bertopi itu, Ji Woo akhirnya tiba di apartmen nombor 1504. Selepas masuk ke dalam, dia melihat bilik itu dipenuhi dengan kertas-kertas jimat yang tergantung di merata tempat. Ji Woo mendapati pita terletak di atas lantai dan memainkannya menggunakan perakam pita. Suara seorang penjaga berkata seolah-olah pita itu ditujukan untuk Ji Woo sahaja. Penjaga kemudiannya menceritakan kisahnya sendiri. Rakaman itu mendedahkan fakta bahawa penjaga bukanlah penjaga Guanglim Mansion. Dahulu, penjaga itu adalah seorang perompak yang berniat untuk memecah masuk ke dalam peti besi di Guanglim Mansion dengan pasangannya bernama Hidong, yang tidak lain tidak bukan lelaki bertopi misteri itu mengejar Ji Woo. Sama seperti sekarang, pangsapuri bernombor 1504 juga telah dipenuhi dengan azimat ketika caretaker dan Hidong memasukinya bertahun-tahun yang lalu. Terdapat almari yang menarik perhatian Hidong dan darah melekat padanya. Apabila Hidong menyuluh lampu suluh di sisi lain almari, dia melihat rambut seolah-olah ia ditarik ke dalam almari.
Hee Dong yang ketakutan memberitahu penjaga tentang perkara ini dan mencadangkan untuk meninggalkan tempat itu. Tetapi caretaker tidak mengendahkannya, Kerana dia masih mahu meneruskan tindakannya. Tidak jauh dari situ, terdapat mayat yang dibalut dengan kertas azimat yang dipercayai adalah ketua mazhab pemujaan syaitan di Guanglin Mansion. Penjaga menjumpai kunci di dalam mulut mayat dan kemudian mengambilnya. Selepas itu, dia menggunakan kunci untuk membuka almari dan berjaya menemui peti besi yang mengandungi banyak wang. Tidak lama kemudian, Hee Dong mendengar bunyi rantai digerakkan dan menyedari bahawa mayat itu telah tiada. Bukan sahaja mayat hilang, lokasi penjaga itu juga tidak diketahui. Dalam kegelapan sepenuhnya dengan hanya lampu suluh, Hee Dong mendengar bunyi rantai sekali lagi dan melihat mayat yang telah bangkit semula secara gaib, kini bergerak ke arahnya. Hee Dong yang ketakutan berlari kencang ke pintu, tetapi pintu itu terkunci dan apabila Hee Dong berpusing sekeliling, mayat hidup berdiri betul-betul di hadapannya. Selepas cuba keluar dari apartmen nombor 1504, Hee Dong akhirnya berjaya kembali ke kereta, tetapi dia tidak dapat mencari kunci kereta di mana-mana. Dia sekali lagi mendengar bunyi rantai bergerak yang ternyata menjadi penjaga. Lelaki tua itu kemudian masuk ke dalam kereta dan berkata bahawa dia juga melihat arwah. Namun, penjaga itu berkelakuan pelik dan bertanya kepadanya, nak jumpa dia lagi, dan tiba-tiba penjaga bertukar menjadi mayat hidup di apartmen 1504 dan membunuhnya serta-merta. Pada masa kini, Ji Woo akhirnya melihat almari yang dimaksudkan oleh penjaga itu, dan roh jahat yang berada di dalam mayat itu muncul di belakang Ji Woo. Pemuda itu tiba-tiba berasa takut dan berlari ke almari untuk bersembunyi. Penjaga itu kemudian masuk ke dalam bilik dan memberitahu Ji Woo bahawa masanya dengan Ji Woo telah berlalu sangat diingatinya ketika dia tersenyum dan berlalu pergi, meninggalkan Ji Woo terperangkap selama-lamanya di dalam almari, tanpa sesiapa mendengar jeritannya. Sementara itu, Dahai yang tiba di Guanglin Mansion, bertemu dengan Ji Woo yang mengatakan bahawa dia akan melakukannya tinggal di Guanglin Mansion selama-lamanya, membayangkan bahawa dia telah menjadi hantu yang mengembara dan Sila like dan subscribe channel kami. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila layari peti deskripsi channel ini di bawah untuk beri sokongan anda.